Hak ni kuat lagi larangan tu. Sebab tu jangan sama sekali tak boleh. Sekali-kali itu dia mari situ lah, mari daripada nun itu. Seorang lelaki bermalam, tidur di rumah ataupun dekat seorang, dekat tu bukan maksudnya dekat gitu, di rumah lah, di satu tempat yang ada orang perempuan, tak ada orang lain. Inda imra'atin thayyib, dekat, bukan dekat mana dekat gini, dekat Kuala Lumpur tu ada jual misalnya kata-kata benda ni, dekat lagu tu, makna lagu tu. Di maksud di Kuala Lumpur, bukan makna dekat Kuala Lumpur, hampir dengan Kuala Lumpur tu dak. Situ di sini makna dekat tu, dekat makna lagu tu. Ataupun indah digunakan juga di rumah, tapi tidak semesti di rumah, di mana-mana. Dekat seorang perempuan yang sudah berkahwin, sayyib, sudah berkahwin. Sama ada suami dia tu masih ada, tapi tak ada di rumah, ataupun sudah bercerai, janda. Sayyib itu dengan makna janda, boleh juga. Dekat perempuan janda, boleh juga. Dekat perempuan yang sudah ada suami, tapi sekarang ni sudah bercerai, atau suami dia sudah mati, tapi dia sudah ada dah suami, sama juga maksud dia, janda. Ataupun sudah ada suami, tidak janda lagi, suami dia tak ada di rumah, dia ni sudah ada dah suami. Illa an yakuna nakihan, kecuali kalau ada suami di tempat itu, di rumah itu, au dha mahram, ataupun lelaki yang merupakan mahramnya, yang haram berkahwin dengannya, dengan perempuan. Kecuali kalau ada, boleh orang lain tidur di rumah dia, ataupun di apa-apa tempat dia ada tu lah. Begitu. Satu maknanya seperti ni, kita terjemah sekali, kecuali kalau ada suaminya. Ini kita kena tengok dalam syarah Imam Nawawi. Dia kata hakadha huwa fi nusakhi biladina, lagu ni lah dalam nuskah-nuskah negeri kita ni. Kalau setakat Imam Nawawi tengok, lagu ni nuskahnya, iaitu dengan ya, illa an yakuna nakihan, dengan ya, bukan takun tapi yakun. Dengan makna lagu ni, kalau ya lagu ni, illa an yakuna nakihan, satunya supaya tak di makna dia, kecuali kalau ada suami dalam rumah tu, orang hak mari tu bolehlah tidur, kalau nak tidur pun makna dia. Kalau dengan dia lagu ni, makna yang keduanya, kecuali yang masuk itu ialah suaminya atau mahramnya. Yang ni hak nak tidur tu lelaki juga, tapi suaminya atau mahramnya, itu tak apa. Itu makna yang kedua. Wa dzakarahu al-qadhi faqala, tapi Qadhi Iyad ada sebut, ada nuskhah lain, dia kata illa an takuna nakihan au dzata mahramin. Gitu. Bukan yakun tapi takun, bukan za tetapi zata. Gitu. Kalau dengan kalau kita baca dengan cara lagu saat ni, maksud dianya nakihan itu ialah perempuan itu. Tidak boleh seseorang lelaki tidur sama sekali dekat seseorang perempuan yang sudah ada suami, kecuali perempuan itu ialah isteri kepada orang itu. Gitu. Nakihan itu maksudnya perempuan.
Perempuan dan suami dia ada, tak apa. Dan zata mahramin, kecuali mahram dia. Mahram dia, tak apa. Dia tu merupakan mahram kepada lelaki yang mari nak tidur di rumah tu. Itu maksud dia. Beza tu. Tak apalah. Dia kata riwayat ini hak Qadhi Iyad sebut ni, dia buat mari hak tu saja, dan dengan tafsiran dia tu kedua-duanya adalah gharib dan mardud. Itu ganjil kata dia. Makna tu agak payah sikit lah. Kita nak pakai kepada lafaz dia tu, tak berapa nak sesuai kata dia. Gharib, ganjil, pelik dan tertolak. Imam Nawawi tak saya pakai makna hak saat ni, hak yang ketiga. Hak betulnya ialah mengikut riwayat yang pertama tadi dengan niat tadi. Dengan niat itu ada dua maknanya seperti telah disebutkan tadi. Hak tu hak betul. Maksud dianya, jangan sekali-kali seseorang itu bermalam di rumah seseorang perempuan melainkan dalam keadaan suaminya ada di rumah itu, ataupun di tempat perempuan itu, ataupun mahram perempuan itu ada di rumah. Itu jelas. Tak ada peling-peling maksud dia tu, makna dia tu. Dan itulah yang masyhur dalam riwayatnya, iaitu dengan ya. Dan nakihan itu lebih sesuai sebab ia adalah lafaz muzakkar daripada kita nak kata ia untuk muannas pula. Untuk isteri itu dipakai untuk isteri itu kurang sesuai kata dia. Baiklah. Dia kata para ulama mengatakan sebabnya dalam hadis ini disebutkan perempuan yang sudah kahwin, sudah ada suami dia. Bapa, kalau anak dara boleh ke? Tak ada. Kalau larangan lagu ni seolah-olahnya kepada perempuan yang sudah ada suami. Kalau hak tak ada suami, bapanya boleh ke? Tak ada kalau larangan kerah lagu tu. Tak, kata dia. Sebab biasanya perempuan itu boleh dimasuki, senang dimasuki. Itu dia, senang dimasuki. Kalau kita kata janda, dia orang sudah kahwin, senang. Itu memang banyaklah berlaku kan dalam masyarakat. Dalam masyarakat mana-mana pun boleh kita saksikan sendiri, senang. Jadi perangai dia pun kurang malu sikit dengan lelaki ni. Dia mudah. Orang nak pergi dengan dia pun mudah menerima orang, mudah. Adapun anak dara tidak lagu tu, dia sifat asal dia tu malu, takut, macam-macam. Adapun janda tidak begitu. Begitu juga yang sudah ada suami, tidak begitu. Ketika suami dia tak ada di rumah, boleh jadi timbul perasaan-perasaan ataupun dorongan-dorongan yang tidak baik di dalam diri dia tu, yang menyebabkan mudah orang nak tidur di rumah dia tu. Mudah. Pasal apa? Sebab dia sudah ada pengalaman, dia sudah ada suami, dia tahu orang lelaki lagu mana. Begitu juga sebaliknya. Sebab tu yang Nabi sebut kerah hak ni. Tapi bukan bermakna anak dara boleh. Tak. Dia nak kalau janda ni pun nak kira biasanya mudah lah. Setara tu pun dia larang anak dara lebih-lebih lagi lah. Anak dara lebih-lebih lagi. Dalam hadis ini dia kata, dan begitu juga hadis-hadis hak selepas ni, ada pengharaman berkhalwah, bersunyi-sunyian dengan perempuan yang bukan mahram, haram. Dan harus bersunyi-sunyian dengan mahram. Boleh. Dengan mahram boleh duduk seorang sama seorang pun tak apa, dengan mahram, dengan adik-beradik, dengan pak saudara, anak saudara, boleh. Wa hadhanil amran, dua perkara ni adalah dua perkara yang sudah ijma' ulama. Semua ulama kata lagu tu, tak ada khilaf.